Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi YouTube channel hari ini. Hari ini saya nak servis outdoor. Sekarang ni outdoor ni jenis nama Shark. Saya akan servis menggunakan acid chemical. Okey, customer ni minta serviskan outdoor ni. Ini nama Shark. Okey, kita tengok dulu dia punya. Okey, dia nama Shark. Outdoor model AU-A9WCD. Okay. Refrigerant dia R32. Okey, rate current dia 6.4 A. Okey, saya akan serviskan saya akan tanggalkan dia punya cover ni. Saya tanggalkan cover, nutup ni. Saya akan servis di dalam ni dan menggunakan acid chemical. Condition dia ni, dia punya penapis ni, dia belum ada ni ada pula. Saya akan serviskan. Saya akan bukakan nutup ni, skru ni saya akan tanggalkan. Okey, jom. Selamat menonton. Kita perlukan untuk servis di bahagian outdoor ni. Okey, attachment, brus, kain, cordless drill. Kalau tuan-tuan tak ada cordless drill tak ada masalah, tuan-tuan boleh pakai screwdriver, photo spray dan acid chemical. Tak banyak air, sikit ni saya nak habiskan untuk hari ni. Saya habiskan ni sikit je. Ni water jet jenis kilat ni saya gunakan. Ni ada skru kat dalam ni, tuan-tuan perlu ni tanggalkan, lepas tu baru boleh buka cover. Okey, tanggalkan supply ni untuk safety tu. Tanggalkan dia punya ni lah, kipas ni bersaiz 10 ni. Untuk tanggalkan nak ni, pusingan ni lah, pusingan ke kiri mengikut arah lawangan jam. Kita akan bersihkan di bahagian ni, saya akan bersihkan. Okey, di bahagian penapis ni saya akan sembuhkan menggunakan ni lah, acid chemical. Okey, saya tanggalkan. Saya akan bersihkan di bahagian ni lah, di bawah ni menggunakan acid chemical. Dia punya ni dia filter dia ni, penapis ni saya akan sembuhkan menggunakan acid chemical lah. Sekeliling belakang ni ada bulat ni saya akan bersihkan. Okay, saya ambilkan acid chemical ni, masukkan dalam botol spray ni. Masukkan tadi setengah daripada botol ni dan saya akan penuhkan terus menggunakan air pipe campur dalam acid chemical. Okey, lepas ni saya akan sembuhkan dekat ni lah, di bahagian outdoor yang saya nak servis nanti.
Bahagian ni lah, di bahagian supply ni, kapasitor ni elakkan daripada kena air. Kalau tuan-tuan ada plastik, hubungkan dengan plastik lah. Tapi untuk turret ni saya tak letakkan plastik, sebab saya nak tunjuk ni lah keadaan yang untuk kita kawasan yang ni lah, tidak sepatutnya kena air. Okey, kawasan ni dielakkan kena air. Untuk di bahagian ni lah, di bahagian yang kita bersihkan ni, dan bahagian ni di condition ni, lapis ni, di bahagian bawah ni, untuk kipas ni kita tanggalkan bagi mudahkan kita nak bentuk bersih. Okay, di bahagian tepi dan di bahagian belakang ni kita perlukan semua menggunakan acid chemical. Lalulah sebab kalau pengawan dingin yang indoor atau outdoor yang lama tidak diservis lah, kita perlu pakai acid chemical. Kita nak tanggalkan dia punya yang kulak-kulak ni. Saya dah siap bersihkan menggunakan acid chemical lah. Saya beruskan tadi. Okay, menggunakan acid chemical. Okay, di dalam dia. Okay, dia bersihkan. Ini bawah ni, kipas tadi. Di dalam ni.
Okey, tuan-tuan nak pasangkan okey, dia punya ni lah, kipas ni. Pastikan dia punya ni lah lengkung yang macam ni. Okey, tengok dekat besi ni. Mesti dia akan masuk ke sini. Kalau tak betul, dia tidak akan masuk. Macam tu. Ni dia ke dalam. Macam tu. Macam tu. Dia mesti bertemu kat sini. Bawah ni untuk kipas ni dia akan masuk lah. Akan masuk kat sini. Pusing mengikut ni lah, pusingan jam tekanan. Okey, masukkan penutup tepi ni. Tekan dia punya klip ni. Tuan-tuan masukkan klip kat sini. Okey, pastikan dia punya klip ni tuan-tuan masukkan ke sini. Okey, gitu. Masukkan kat sini dalam lubang ni. Betul. Okey, kedudukan dia macam ni. Pastikan yang ni di atas. Ini dia akan masuk di ruangan yang ni lah, lubang yang di ni lah. Ini tidak masuk. Okey. Dan pasangkan skru kat sini. Sebelum tu pasangkan supply yang saya tanggalkan tadi untuk safety. Kotoran ni dekat ni lah, dekat kabel ni. Di bawah ni. Kabel ni tertanggal lah. Tanggalkan. Okey, untuk kabel yang supply ni yang warna coklat ni, dia akan masukkan dekat live ni. Live ni yang nombor 1 ni untuk kabel supply kompresor. Untuk kabel biru ni untuk kabel neutral, masukkan di angka 2 N untuk neutral. Okey, longgarkan skru ni sikit untuk mudahkan kita nak masukkan ni lah, kabel ni. Kunci sehingga ketat. Okey, untuk kabel yang earth ni dekat sini. Dia ada lambang kat sini. Ni untuk kabel earth. Kan dia punya dah asingkan kabel ni buat 2 bahagian, masukkan dekat sini. Supaya mudahkan kita nak kunci ni. Kan dia punya ni lah, penahan ni, penahan kabel ni kat sini supaya tidak tertarik lah. Untuk tuan-tuan maklumat yang ni penting lah, tuan-tuan kena hubung sebab benda ni kabel ni daripada luar dia panjang, kita takut daripada ni lah tertanggal daripada sini. Untuk safety dia kita kena penting kita ikat kabel ni kat sini, kunci sehingga ketat. Kabel yang coklat ni dekat L untuk live compressor, untuk kabel biru ni dekat angka nombor 2 ni N untuk neutral, dan kabel hijau ni untuk kabel bumi. Okey, lepas ni saya akan onkan switch di dalam lah. Saya nak tengok kompresor ni. Okey. Okey, onkan switch. Okey, saya minta saya punya ni lah kawan onkan switch di dalam. Saya nak tengok kompresor ni. Okey, dah jalan. Kita tunggu. Okey, kipas dah pusing. Sekarang ni kita tunggu kompresor. Kompresor ni okey, dah hidup. Dah bunyi. Okey.
Kita tengok keadaan ni lah, keadaan di luar ni. Kalau di luar ni angin dia panas, di dalam ada sejuk. Di luar ni sejuk, dalam akan panas. Okey, sekarang ni keadaan angin di luar ni sekarang ni panas, di dalam sejuk. Okey, itu kita tahu lah, kita boleh tahu keadaan kita punya ni lah, kompresor ni berfungsi atau tidak lah. Kita cek angin ni lah, angin ni kita duduk kat luar kat rumah kita tu, kita cek angin ni kalau panas dalam sejuk, kalau luar ni sejuk, dalam akan jadi panas. Ini menyebabkan ni lah dia punya kompresor berfungsi atau tidak lah, gas dia. Cooper ni saya nak maklumkan atas pengalaman saya, kalau cooper ni kecil atau besar ni, kalau membeku jadi putih, bermaksud ni lah kita punya pressure gas kita ni kurang ataupun bocor. Okey, sekarang ni keadaan cooper kecil dan besar ni. Okey, cooper kecil dan besar ni berpeluh lah. Berpeluh mana kompresor kita baik lah, tidak ada kesan bocor ataupun gas kurang. Kemaskan dengan skru lah kat sini balik, skru dia balik. Kan penutup ni di atas. Okey tuan-tuan, untuk yang di bahagian ni, yang ujung ni, yang petak ni, tepi ni sama. Okey, ni di bahagian hadapan. Okey, ni di bahagian hadapan. Ni di bahagian belakang. Okey, cara nak pasangkan dia, tuan-tuan letak di atas ni. Puk ni dengan atas ni sama. Dah masuk. Okey, ni di bahagian hadapan, sama agak di bahagian hadapan, dan yang sama ni di bahagian belakang. Macam tu. Kat sini skru penutup dia. Tang penutup supply ni, tuan-tuan tengok dia macam ni. Kat sini. Okey, tuan-tuan masukkan di bahagian atas dahulu. Dan tekan dia ke dalam. Dah rapat. Okey. Untuk penutup ni, ni tuan-tuan tengok ni, kat sini pun ada panah ni, untuk menunjukkan ni di bahagian hadapan. Tengok panah ni. Ini bahagian hadapan. Saya disiapkan. Okey, sekian saja tutorial saya perkongsian pengujian di bahagian outdoor hari ini menggunakan acid chemical. Okey, sekiranya tuan anda tidak setuju, tuan cek di bahagian indoor dan gas, pressure gas ni cukup ataupun tidak. Sekiranya cukup, tuan servis di bahagian outdoor. Di bahagian outdoor kita perlu buat pencucian lah, setahun sekali ataupun 7 bulan sekali kita nak buat pencucian di bahagian outdoor. Di bahagian indoor 6 bulan lah, 6 bulan tuan-tuan guna hari-hari. Sepatutnya 6 bulan untuk pencucian di bahagian indoor, untuk setahun sekali di bahagian outdoor. Sebab di bahagian kulak-kulak di belakang lah akan menyebabkan saluran penyejukan di bahagian dalam indoor. Untuk di bahagian outdoor ni penting juga, kita perlu membuat pencucian menggunakan acid chemical ataupun menggunakan atom cleaner. Kita perlu bersihkan menggunakan air pipe lah. Lepas tu dia punya gas ni kita perlu cek mengikut sukatan yang kapasiti yang sepatutnya lah. Kalau untuk R32 ni kita sepatutnya isi pressure dia dalam 140 ataupun 150 PSI. Okey, untuk outdoor ni saya tak cek lagi sebab saya tak buat adapter untuk connectkan dengan ni lah, dia punya valve charge tu, sebab saya tak boleh cekkan dia punya pressure ni PSI ni cukup atau tidak. Untuk akan datang, saya akan datang semula lah untuk cek untuk customer ni, pastikan gas pressure ni cukup sepatutnya lah. Kakak ni di dalam tadi saya tengok dia punya gas pun cukup, dia punya speed pun okey, alhamdulillah lah. Selepas membuat ujian di bahagian indoor tadi, sekarang di bahagian outdoor
Okey, sekian saja tutorial saya penyucian di bahagian outdoor. Semoga bermanfaat. Share, subscribe, komen channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom di awal.